Bahasa Melayu, Bahasa perkasa. mari melangkah ke persada antarabangsa. Bismillahirrahmanirrahim. Yang dihormati barisan hakim yang pasti yang menjadi teraja kebenaran, ahli-ahli panel yang semestinya akan gigih melontarkan idea. Sidang hadirin yang dihormati, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam forum satu negeri. Alhamdulillah, bersyukur kita kehadrat ilahi kerana dengan limpah kurnia dan izinnya dapat kita bersua dalam pertandingan forum remaja peringkat negeri 9 pada pagi nirmala yang bening lagi ceria ini. Saya Nurinisa Najri akan bersama dengan warga Dewan sekalian untuk mempengerusikan forum remaja kita pada hari ini. Sebelum saya memperkenalkan ahli-ahli panel yang menawan lagi bijaksana ini, izinkan saya untuk mengupas maudud pembicara forum remaja kita. Sidang hadirin yang dihormati, maudud pembicara forum remaja kita berkisar dengan kewibawaan bahasa Melayu. Mampukah diangkat ke muka dunia? Dunia mencapada menyaksikan kesan globalisasi di seluruh dunia, mewujudkan fenomena bahasa Inggeris dimartabatkan sebagai bahasa antarabangsa. Hal ini demikian kerana luasnya penggunaan bahasa tersebut di peringkat global. Walhal, bahasa Melayu turut mempunyai kekuatan untuk menjadi bahasa antarabangsa. Menurut Perdana Menteri Malaysia, Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob, bahasa Melayu mempunyai pelbagai keunikan dan keistimewaan yang tersendiri. Tak tumbuh tak melata, jika tak sungguh kami tak kata. Baiklah sedang hadirin, sebelum tirai forum dibuka bagi menelusuri isu yang ditengahkan dengan lebih mendalam lagi, marilah kita berkenalan dengan ketiga-tiga ahli panel kita. Berada di sebelah kanan saya, Saudari Aina Alia yang merupakan ahli panel yang pertama. Manis dan murah dengan senyuman. Selamat datang, Saudari. Apa khabar, Saudari? Terima kasih saudari pengerusi. Alhamdulillah, kabar baik. Saudari sendiri bagaimana? Alhamdulillah, saya juga berada dalam keadaan sihat walafiat dan cukup bersemangat. Seterusnya, saya perkenalkan ahli panel kita yang kedua. Nampak yakin dan tenang berada di sebelah kiri saya, Saudari Mulyana. Apa khabar, Saudari? Alhamdulillah, sihat sejahtera saudari pengerusi. Datang ke sini dengan semangat membara, bersih saudari juga. Baiklah, berada di sebelah ahli panel yang kedua pula, tidak lain, tidak bukan, tentulah ahli panel kita yang ketiga, Saudari Alia Fakira. Cantik manis orangnya, walau nampak pemalu, namun betah bicaranya. Apa kabar, Saudari? Alhamdulillah, saya dalam keadaan yang baik. Salam forum buat semua. Usai salam perkenalan daripada ketiga-tiga ahli panel, marilah kita kembali kepada topik forum kita. Sidang hadirin yang dihormati, izinkan saya untuk membuka tirai diskusi forum remaja kita dengan mengajukan soalan pertama kepada saudari ahli panel yang pertama, Saudari Aina, tentang ciri-ciri keistimewaan bahasa dan sastra Melayu yang menjadi tunjang kekuatan untuk melangkah ke persada antarabangsa. Terima kasih saudari pengerusi, sidang hadirin dan ahli panel yang dihormati. Sungguh menarik persoalan kita pada hari ini tentang keistimewaan bahasa dan sastra Melayu. Apakah sebenarnya kekuatan bahasa dan sastra Melayu sehingga kita berani berbicara tentang usaha-usaha memperkasakannya di persada antarabangsa? Adakah kita sedang bermimpi? Apakah sebenarnya keistimewaan bahasa Melayu berbanding dengan bahasa-bahasa lain di dunia? Saudari pengerusi, ahli panel dan sidang hadirin, kita tidak pernah bertemu di siang hari kerana bahasa Melayu sudah lama menjadi bahasa antarabangsa. Bahasa Melayu menjadi lingua franca daerah Kepulauan Melayu zaman berzaman sejak abad ke-7 lagi.
Sidang hadirin yang dihormati, keindahan bahasa Melayu dan nilai estetika sastra Melayu turut menarik minat orientalis barat. Pada zaman pra-Perang Dunia Kedua, bahasa Melayu terus digunakan di kelima-lima buah negeri Melayu tidak bersekutu. Manakala di negeri Melayu bersekutu, bahasa Melayu masih digunakan di beberapa jabatan seperti di pejabat polis yang melibatkan pegawai-pegawai dan kaki tangan berbilang bahasa. Mereka harus lulus dalam peperiksaan bahasa Melayu untuk disahkan jawatannya. Jelaslah di sini bahawa bahasa Melayu sudah menempa nama di peringkat antarabangsa sejak sekian lama. Lantas, mengapa kita bersifat prejudis terhadap bahasa kita sendiri? Sikap kita tak ubah seperti peribahasa, sudah dapat gading bertuah namun tanduk tidak berguna lagi. Fikir-fikirlah wahai saudari sekalian, jangan kita menang sorak namun kampung kita tergadai. Sebaiknya kita terus mengorak langkah proaktif untuk memartabatkan bahasa kita di tanah tumpahnya darah kita sendiri. Terima kasih. Kembali semula kepada saudari pengurusi forum. Terima kasih Saudari Aina. Sama-sama saudari pengurusi. Benar kata saudari, kita haruslah berusaha tanpa kenal erti jemu untuk menjadikan bahasa Melayu diterima masyarakat antarabangsa. Hindarkan diri daripada bersifat pesimistik kerana kalau tidak dipecahkan duyung, manakan dapat sagunya. Kalau kita tidak berusaha, manakan kita mendapat hasil manisnya. Seterusnya, saya mohon penjelasan daripada ahli panel yang kedua, Saudari Liana, tentang badan-badan yang terlibat dalam proses perancangan, perkembangan dan pemerkasaan bahasa Melayu. Terima kasih saudari pengurusi. Yang dihormati ahli panel dan sidang hadirin. Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam satu Malaysia. Persoalan daripada saudari pengurusi tentang badan-badan yang terlibat dalam proses perancangan, perkembangan dan pemerkasaan bahasa Melayu. Baikkan saya terhadap peranan yang dimainkan oleh Dewan Bahasa dan Pustaka atau DBP. Pelbagai aktiviti telah merancang dijalankan oleh DBP untuk mengembangkan lagi potensi bahasa Melayu. Dasawarsa ini, bahasa Melayu menjadi alat penghubungan moden pada abad ke-20. Berbagai bentuk program dan aktiviti kebahasaan telah dijalankan seperti penerbitan buku ilmiah dan karya sastra, kerjasama bahasa Malaysia dan Indonesia, serta penerbitan kamus yang melibatkan pembentukan kosakata dan istilah baharu dalam penggunaan kata bahasa. Dalam memperkembangkan bahasa Melayu di Persada Antarabangsa, Majlis Antarabangsa Bahasa Melayu atau MABM telah ditubuhkan pada bulan Julai tahun 1997 untuk menjalankan aktiviti penyelidikan bersama dengan berbagai agensi dalam bidang bahasa dan kesuratan Melayu di seluruh dunia. Secara tausianya, kerjasama antara DBP dan Universiti Pendidikan Sultan Idris Kupsi dan Universiti West of Sofla telah menunjukkan jumlah peningkatan penggunaan bahasa Melayu dalam kalangan pelajar di luar negara. Sidang hadirin yang dihormati, demikianlah antara prakasa yang diimplementasikan oleh Badan Kerajaan untuk mengembangkan dan memartabatkan bahasa Melayu. Usaha yang dilakukan secara istiqomah ini menurut jalan buat kita untuk menggerakkan usaha keluar daripada kepopon dunia sendiri menerobos dunia sejagat yang lebih luas. Sekian saya kembalikan kepada saudari Pengurusi Forum. Terima kasih. Terima kasih atas penjelasan yang panjang lebar daripada Saudari Liana. Sama-sama saudari pengurusi. Soalan saya yang seterusnya mungkin agak bertentangan daripada soalan-soalan yang telah dikupaskan oleh ahli panel sebelum ini. Saya ingin bertanya kepada Saudari Alia tentang permasalahan dan kekangan yang dihadapi bahasa Melayu sehingga merencanakan usaha kita untuk memartabatkan bahasa Melayu. Terima kasih saudari pengurusi forum, sahabat ahli panel dan hadirin sekalian. Bumi mana yang tidak ditimpa hujan, lautan mana yang tak bergelora. Demikian halnya dengan bahasa dan sastra Melayu. Tidak manis saat mengimbau mekarnya bahasa dan sastra kita. Namun pahit dan getir juga saat
mengenal puncuknya bahasa dan sastra kita di masa ancaman globalisasi sehingga mengikis dan diri anak bangsa. Isu tentang pendaulatan, pemerkasaan dan pelestarian bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan, bahasa rasmi dan bahasa ibu tidak pernah lekang dalam warnai isu-isu semasa. Tetapi dalam dunia realiti abad ke-21 ini, bahasa Melayu mengalami berbagai cabaran. Antara cabaran perdana bahasa dan sastra Melayu ialah sikap masyarakat yang memandang rendah Melayu sebagai bahasa kelas kedua. Mereka beranggapan bahasa Melayu ialah bahasa yang dituturkan oleh masyarakat kelas bawahan. Lantas, bahasa kedua dianggap bahasa yang menggambarkan keelitan penuturnya. Maka, cabaran utama kita adalah untuk menyuburkan jati diri masyarakat kita, khususnya golongan muda, supaya menyedari fungsi bahasa Melayu sebagai bahasa perpaduan dan alat komunikasi utama di bumi bertuan ini. Rentetan daripada pengaruh bahasa asing yang mula mendominasi komunikasi, muncullah isu bahasa rojak. Apabila membicarakan bahasa rojak, kita tentulah merujuk bahasa bercampur aduk yang digunakan dalam tulisan dan juga lisan. Mantan Timbalan Perdana Menteri pernah berkata, penggunaan bahasa rojak akan beransur-ansur menghakis kekuatan sesuatu bahasa. Bahasa rojak juga semakin sebati dan menjadi bara bahkan bagi api di dalam sekam yang membakar senyap sehingga merosakkan kekuatan bahasa Melayu. Jelaslah pada hari ini bahasa Melayu menghadapi pelbagai cabaran untuk mengekalkan fungsinya sebagai bahasa rasmi negara. Setakat ini sahaja sidang hadirin, saya kembalikan kepada saudari penulis forum, saudari Nuri. Terima kasih buat saudari Alia yang telah mengupas tentang cabaran-cabaran yang dihadapi bahasa Melayu, sama ada dalam penggunaannya secara rasmi atau dalam perhubungan sosial. Terima kasih saudari pengurusi. Sedih apabila memikirkan tentang nasib bahasa Melayu yang bagai melukut di tepi gantang, seolah-olah dianaktirikan oleh anak watannya sendiri. Seterusnya, saya ingin mengutarakan persoalan kepada ahli panel yang pertama, saudari Aina, tentang langkah-langkah yang dilaksanakan oleh kerajaan untuk menjadikan bahasa Melayu berada di kedudukan dan status yang sewajarnya. Baiklah saudari pengurusi, sidang hadirin dan ahli panel yang dihormati. Laporan Razak 1956 dan Laporan Rahman Tariq 1960 dengan jelas menekankan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar dalam sistem pendidikan. Seterusnya, melalui Akta Kebangsaan 1967, bahasa Melayu diiktiraf sebagai bahasa kebangsaan. Pengiktirafan ini termaktub dalam Perlembagaan Persekutuan melalui Perkara 152. Penubuhan Universiti Kebangsaan Malaysia pada tahun 1970 sebagai universiti yang menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa utama dalam semua pengajian merupakan antara salah satu inisiatif kerajaan dalam memartabatkan bahasa Melayu. UKM ternyata telah melahirkan ramai graduan daripada pelbagai bidang dengan menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa ilmu. Demikianlah apabila bahasa Melayu dimartabatkan di negara sendiri, dijunjung tinggi oleh rakyatnya sendiri, maka dengan itu barulah kita yakin membawa bahasa Melayu hingga ke persada antarabangsa. Sekian sahaja daripada saya, kembali semula kepada saudari pengerusi forum. Terima kasih saudari Aina. Sama-sama saudari pengerusi. Sungguh besar peranan yang dimainkan oleh pihak kerajaan. Ya saudari? Ya, betul sekali saudari. Ternyata dasar bahasa kebangsaan telah meletakkan bahasa Melayu pada kedudukannya yang betul sehingga kita dapat menggunakan bahasa Melayu dengan sepolos hati dalam medan berbicara ini. Tak begitu ahli panel semua? Ya benar saudari, hari ini merupakan antara usaha yang dilakukan oleh pihak kerajaan melalui Kementerian Pendidikan Malaysia, Jabatan Pendidikan Negeri dan Pejabat Pelajaran Daerah untuk memartabatkan bahasa Melayu. Bukan itu saja, di peringkat antarabangsa, pidato antarabangsa bahasa Melayu atau PABM juga telah diadakan.
Kabinet Malaysia dalam mesyuaratnya pada tahun 2008 telah bersetuju untuk memberikan penerapan projek nasional kepada PABN yang bersesuaian dengan prestisnya sebagai satu-satunya acara pidato bahasa Melayu yang terulung di dunia. Aduhai, nampaknya saudari Yana mengingatkan saya kepada kepintahan gadis manis dari negara matahari terbit bernama Hatsunianai yang membicarakan tentang makna kebahagiaan duniawi dan ukhrawi serta menjadi juara pidato kategori antarabangsa di PICC Putrajaya. Wah, saudari Alia terkenal seseorang nampaknya. Sidang hadirin yang dihormati, berdasarkan contoh yang telah diberikan oleh rakan ahli ketiga, jelaslah di sini usaha pengantarbangsaan bahasa Melayu turut menjadi agenda pihak kerajaan melalui penamunya yang amat berhormat Perdana Menteri Malaysia. Akhir kalam daripada saya, hasrat mengantarabangsakan bahasa Melayu bukanlah angan-angan majlis atau impian di awang-awangan. Dengan izin Allah, ikhtiar padu dan komitmen jitu daripada semua pihak, kerajaan, rakyat, termasuk kita, generasi muda, walau masih setahun jago, darah setahun pinang, mari kita usahakan yang terbaik demi bahasa dan bangsa kita. Terima kasih ahli-ahli panel. Sama-sama, saudari pengurusi. Sama-sama, saudari pengurusi. Seterusnya, saya ingin meninjau dengan lebih lanjut pandangan ahli panel yang ketiga, saudari Alia, tentang peranan negara serantau dalam mengantarabangsakan bahasa Melayu. Terima kasih saudari pengurusi, rakan ahli panel dan hadirin sekalian. Membicarakan peranan negara serantau rumpun Melayu, saya memetik kata-kata Datuk Dr. Awang Sarian yang menyatakan bahawa dari aspek wibawa bahasa, kedudukan dan peranan bahasa Melayu tidak seharusnya terbatas pada peringkat negara semata-mata. Bahasa Melayu perlu diangkat menjadi bahasa serantau dan antarabangsa yang diiktiraf sebagai salah satu bahasa penting di dunia. Dalam hal ini, DBP perlu memanfaatkan prasarana dan mekanisme sedia ada, terutama golongan dan hubungan kerjasama antara negara. Upaya perancangan dan pengembangan bahasa Melayu di peringkat serantau dan antarabangsa yang dikongsi wawasan pelaksanaannya oleh Dewan Bahasa dan Pustaka DBP Malaysia semasa pimpinan Datuk Haji Aziz Rahman, DBP Brunei di bawah pimpinan Datuk Paduka Haji Alidin bin Haji Uthman dan Pusat Bahasa Indonesia yang diketuai oleh Dr. Hasan Alwi telah dilakukan dengan jayanya. Kerjasama ketiga-tiga institusi dengan pelbagai pihak dan agensi-agensi lain yang berkaitan, maka telah timbul satu keyakinan dan komitmen bahawa bahasa Melayu mampu dibangun dan dikembangkan menjadi bahasa yang berwibawa sama ada di peringkat nasional, serantau dan antarabangsa. Saya menutup tirai bicara saya dengan ingatan kepada para hadirin dan ahli panel sekalian. Perjuangan memartabatkan dan mengantarabangsakan bahasa Melayu ialah perjuangan luhur dan suci demi kesinambungan warisan bumi tercinta. Saya kembalikan kepada saudari pengurusi forum. Terima kasih saudari Alia. Sama-sama saudari. Seterusnya, mari kita dengarkan sedikit rumusan daripada saudari Aina tentang perbincangan kita pada hari ini. Terima kasih saudari pengurusi, ahli panel dan sidang hadirin. Bahasa, jiwa bangsa. Rosak bahasa, rosaklah bangsa. Sebagai generasi pewaris kepimpinan bangsa, ayo kita meneruskan perjuangan memartabatkan bahasa sehingga ke tahtanya. Sekian sahaja daripada saya, saudari pengerusi. Terima kasih buat sahabat-sahabat ahli panel yang sungguh bersemangat dan beriltizam pada hari ini. Demikianlah tadi rumusan daripada ketiga-tiga ahli panel kita tentang kewibawaan bahasa Melayu. Mampukah diangkat ke muka dunia? Sidang hadirin yang dihormati, kalau berkayuh dah sampai ke pulau, kalau mendaki dah sampai ke puncak, kita telah sampai kepada penghujung bicara. Terimalah salam. Salam bersantun, salam yang minta maaf, Salam yang minta ampun. Sekian, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.